Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua penonton Aqsa Sharif kerana masih bersama kami, dan pada hari ini insyaAllah kita bersama panelis yang sama, saudara Khalid Jimat, dan bersama anda juga sekarang ini Megat Aim Hakim. Pada hari ini kita nak kupas satu isu yang agak panas lah kalau rakyat Malaysia, dan ramailah yang DM kami, yang PM kami, tulis di komen minta kupas mengenai Nas Daily. Macam mana kita tahu Nas Daily ni dia orang Palestin, nama dia Nusayr Yassin, lahir di Palestin, tinggal di Palestin. Tapi yang orang tak puas hati ni adalah banyak-banyaklah orang tanya persoalan yang orang tak puas hati, adakah dia ni pro Israel atau pro Palestin? Dan adalah beberapa isu lain yang rakyat Malaysia memang cukup panas lah dengan dia. Antaranya isu yang dia komplain pasal macam mana treatment negara Malaysia terhadap beliau tak boleh masuk negara Malaysia, dan juga ada isu yang kerajaan Malaysia treat seorang pelarian Syria yang terkandas di airport, dan beberapa lagi lah isu lain yang menjadi isu panas dalam kalangan rakyat Malaysia lah. Jadi saya mintalah pada hari ini saudara Khalid Jimat untuk kupas mengenai isu Nas Daily. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Megat Aiman kerana menyusun video ini. So hari ini kita nak respon kepada satu isu yang menjadi tular tahun lepas khususnya, dan kalau tahun sebelum-sebelum ni pun actually dah mula ada isu lah terhadap rakyat Malaysia. Sebab di mana yang sedia maklum, Nas Daily ni dia popular sebab video 1 minit dia, dan kemudian memang banyak cerita pasal travel lah, dan inspiring dan bawa positive vibes. Dia jadi negatif kepada Malaysia khususnya bila dia post satu video tentang dia tak boleh masuk Malaysia kan, sebab dia ada dia pemegang pasport Israel, dan dia memang kalau ikutkan latar belakang dia adalah seorang rakyat Palestin berbangsa Arab yang duduk di dalam Israel lah, ataupun kita sebut sebagai Palestin 1948, wilayah yang Israel rampas tahun 1948 dan hari ini menjadi negara haram Israel lah. So dia merupakan antara sebahagian kecil rakyat Arab Palestin yang masih duduk dalam wilayah Palestin yang asal, tetapi dalam wilayah yang hari ini menjadi negara Israel lah. Okay, so dia ni kira among a few of di Palestin yang nasibnya berbeza lah. So kalau saya selalu cerita pasal isu Palestin ni, saya akan cerita jugalah bahawa isu Palestin ni telah menyebabkan rakyat Palestin itu terpisah menjadi kepada beberapa bahagian lah. Kita selalu dengar pasal Gaza, kita selalu dengar pasal Baitul Maqdis ataupun Jerusalem, kita biasa dengar tentang tebing barat, tapi ada juga rakyat Palestin yang duduk dalam Israel hari ini, dan juga ada rakyat Palestin yang duduk dekat kamp pelarian dekat Jordan, dekat Lebanon. Ada juga yang duduk dekat macam orang lain lah, maksudnya dia jadi macam expected kan, ataupun jadi orang yang duduk dekat negara asing lah, termasuklah negara kita Malaysia. So terbahagi-bahagilah banyak bersepah-sepah hidupnya rakyat Palestin ni disebabkan konflik yang berlaku lah. So Nas Daily ni dia unik sebab dia duduk dekat dalam wilayah Palestin yang asal yang hari ini Israel. So dia ni kalau tengokkan latar belakang dia pun, dia memang dia belajar pun dekat US kan, belajar dekat US. Dia antara kira dia bertuah lah dengan pasport yang dia ada tu, dengan keadaan family dia yang okey sedikit berbanding orang lain, dan keadaan dia duduk dalam Israel yang menyebabkan dia boleh ada akses kepada negara luar. So dia dapat opportunity ni, duduk Israel belajar, dan sampai belajar ke Harvard kan. Kira orang bijak lah, orang bijak, dan akhirnya bekerja dalam bidang kewangan sebelum dia decide untuk retire dan buat full video lah. So dia punya latar belakang dia pun berbeza, menyebabkan membawa dia punya pemikiran dan perspektif yang agak berbeza lah. Saya
ikutkan daripada dia punya video-video yang dihasilkan, dia memang cuba bawa positive vibe lah. Dan salah satunya positive vibe ni memang perlu ada pada orang Palestin yang duduk dalam Israel especially. Even Palestin dalam negara dalam Palestin yang hari ini dijajah oleh Israel. Sebab tanpa positive vibe ni dia susah nak move on. Dia mungkin tak mengaku secara peribadi, tapi sebenarnya kehidupan dia dalam Israel pun sebenarnya sangat tertekan lah, sebab dia dilayan seperti bukan, walaupun dia ada pemegang pasport Israel, tapi bukan sebagai warga negara Israel seperti rakyat Yahudi yang lain dalam Israel lah. So mereka dilayan seperti warga negara kelas ketiga lah. Dan isu ni banyak diceritakan sebenarnya, dalam di kalangan orang-orang Arab yang memang duduk dalam Israel. Mereka ini dakwa mereka ini juga didiskriminasi oleh Israel lah. Mereka susah nak dapat kerja, mereka susah nak dapat peluang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka pun duduk dalam kawasan yang mana memang kawasan penempatan Arab dalam Israel ni selalunya kawasan yang agak mundur lah, diselubungi kemiskinan, tak maju, sebab Israel memang satu hal memang diskriminasikan mereka, ketepikan mereka, pinggirkan mereka. Dan satu hal lagi memang tak nak bagi terlalu banyak akses kepada mereka. Sebahagiannya memang ada yang berjaya belajar lebih tinggi, berjaya jadi hakim, berjaya jadi mendapat pos-pos tertentu lah dalam kerajaan Israel tu lah. Dalam kerajaan Israel lah. Even kalau ikutkan dalam Israel pun dia ada parti-parti politik Arab lah. Yang mana tak dinafikan dia ada sebab Israel diklaim negara demokratik. Dia terpaksa laksanakan demokrasi even terhadap penduduk Arab dia. So kawasan yang mana ada penduduk Arab, majoriti Arab, memang pengundinya kepada pemimpin Arab lah. So pemimpin Arab ni dulu memang jadi isu sebab orang Arab dulu sebab dia tak iktiraf Israel. So dia tak masuk politik lah. So politik khusus politik parti bangsa Arab ni di Israel agak baru lah sebenarnya agaknya. Dia bukan daripada awal. Dari awal ni kebanyakannya yang join politik ni memang dibayar, kira jadi macam ejen Zionis lah. Jadi Zionis memang sengaja lantik orang Arab sebagai wakil kepada mereka, jadi dalam ahli parti mereka, dan mereka dapatlah habuan dan sebagainya kan. So sampai satu ketika orang Arab rasa mereka dah makin bertambah ramai dan mereka ada hak untuk menuntut, sebab dah tak ada cara lain, mereka ini dah memang hidup dalam negara Israel dan perlu survive. So mereka ambillah kesempatan ruang demokrasi tersebut untuk menyuarakan mereka punya hak lah. So menggunakan forum demokrasi lah. So hantar wakil ke pilihan raya. Awal-awal tu memang susah lah nak dapat sokongan orang Arab, sebab orang tak iktiraf Israel. Mereka anggap ini satu dosa kan, bekerjasama masuk dalam sebahagian daripada negara haram Israel. Tapi disebabkan realiti mereka, so sedikit demi sedikit mereka akhirnya sokonglah. Sebab bila pemimpin Arab ni berjaya menunjukkan bahawa walaupun mereka Arab Palestin duduk dalam Israel, menjadi sebahagian ahli politik dalam Israel, mereka ni berjaya menyuarakan pendirian dan pandangan mereka sebagai orang Arab Palestin yang dijajah lah. So mereka tak takut untuk katakan bahawa mereka ini dulu orang Arab Palestin dijajah negara mereka, dirampas oleh Israel. Mereka menyuarakan pandangan mereka dan kritikan mereka terhadap kerajaan lah. So syubur lah demokrasi tersebut. Dan hari ini memang parti Arab antara parti yang agak kira kata boleh jadi kingmaker lah sebenarnya. Tapi of course orang Yahudi Zionis dia susah nak terima orang Arab sebahagian daripada kerajaan mereka lah. So, tapi mereka kekal sebagai pembangkang, tapi pembangkang yang suaranya kuat. So Nas Daily ni dia persis memang hidup dalam latar belakang yang berbeza, dan bila latar belakang berbeza ini menyebabkan dia ada saya sebut tadi dia kena mesti ada positive vibe untuk dia terus survive. So dia mungkin mempunyai kita panggil dia laki sikit lah, dia bertuah sikit, dia boleh pergi Amerika, dapat pendidikan yang tinggi, dapat travel seluruh dunia, tak seperti rakyat Palestin yang lain. Dan dia menghasilkan lah, dia bercakap, dia contoh macam dia buat video tentang dia tak boleh masuk Malaysia sebab dia pemegang pasport Israel. Dan Malaysia jelas dari sudut polisi kita tidak iktiraf Israel dan kita
iktiraflah siapa pemegang pasport Israel. So dia tak dibenarkan masuk disebabkan perkara ini walaupun dia Arab Palestin. So dia punya dissatisfaction, dia punya tak puas hati tu sebab layanan terhadap dia sebagai orang Palestin. Orang Palestin. Kan kenapa saya tak boleh masuk? Saya bukan saya nak lahir dekat Israel kan. Saya memang keadaan menyebabkan saya terpaksa lahir di situ. So itu bukan kehendak saya. Kenapa saya tak dibenarkan masuk? So dia punya keluhan tu logik. Tapi of course yang kita tak terima adalah sebab Israel tersebut. So itu yang dia tak ceritakan. Dan banyak benda yang dia tak ceritakan lah tentang Israel. So dia lepas peristiwa tersebut dia banyak dikritik lah oleh orang-orang Malaysia especially yang sampai tahap sebut dia mak kau hijau. Ejen Yahudi tu wajib lah. Itu ejen Yahudi. Kemudian kemudian dia bolehlah keluarkan video-video tentang dia kat Palestin kan. Dia ceritakan video pasal dia asal kat mana kat Palestin, rumah dia kat mana, interaksi dia dengan orang Yahudi. Dan dia ada keluarkan video tahun lepas tentang bagaimana dia dimarahi dan dimaki oleh seorang budak Yahudi di Jerusalem, di Baitul Maqdis ketika dia ziarah ke sana lah. So budak Yahudi ni katakan tuduh dia ni teroris, tuduh dia pembunuh kan. So dia kata tak, dia Arab, dia Arab Palestinian. Dia kata apa? Dia Israeli Palestinian. Tapi dia bukan teroris. So budak tu boleh terima kan. Ini satu benda yang mana dia nak cuba tunjukkan naratif realiti kehidupan lah, bahawa ada rasism. Dia terima ada rasism Yahudi atas Arab di Palestin. Seperti mana juga ada rasism antara orang Arab ke atas orang Yahudi di Palestin. Dia iktiraf benda tu. Tapi benda yang dia tak iktiraf adalah dia tidak cuba pergi lebih dalam lagi mengkaji kenapa isu ni berlaku. Kebanyakan orang yang tulis pasal dia kata dia ni menyalahkan masalah rasism ni bukan kepada masalah treatment Israel ke atas orang Arab Palestin, tapi terhadap agama, semua agama. Agama dia kata, bagi dia premis dia adalah agama yang telah menyebabkan orang jadi rasis seperti ini, orang menjadi ekstrim seperti ini. Sebab tu ada orang kata, ada orang tuduh dia not really religious kan. Dia pun mengaku dia tak ada video dia kata I'm not that religious lah, dia kata. So dia mengaku juga yang bahawa he's a Muslim, dia Muslim tapi dia tak begitu religious. Untuk kind of shield lah that kind of criticism. So ini rasa ini sebahagian sudut pandang dia lah, bahawa agama yang menyebabkan ekstremisme seperti ini timbul. Sedangkan maksudnya yang berlaku kat Israel dan juga dekat Palestin sendiri berlaku benda-benda yang ekstrim ni disebabkan Yahudi punya agama ataupun Islam punya agama. Ya. Yeah. So dia nak cubakan ketepikan isu ni. So dia walaupun dia tak ada krisis agama, tapi that's a kind of approach yang mungkin dia nak cuba bayangkan. Sebab kita lihat dia memang takkan go through political, sebab dia memang mengaku bahawa dalam satu podcast dia, sekarang ni ada podcast dia, Nest Talk, yang mana dia cuba tambahkan lagi perdebatan dan sembang perbincangan tentang isu-isu masyarakat lebih, dia kata depth in depth lah. Tapi at the moment sampai sekarang kita belum nampak lagi in depth dia really tentang isu Palestin lah. Sebab kalau dia betul pergi in depth, dia akan nampak lah bahawa punca root cause kepada isu konflik di Palestin adalah isu racism, isu Zionism, orang Zionis Yahudi yang melihat Yahudi sebagai perlu mendominasi tanah Palestin tersebut disebabkan faktor sejarah mereka dan agama mereka dan sebagainya lah. So itu yang menyebabkan actually konflik utama di Palestin lah. Orang menolak Yahudi bukan sebab dia Yahudi, tapi sebab racism yang diamalkan. So ini satu benda yang mungkin tak tahulah, kalau dia betul-betul pergi in depth, dia akan nampak lah, dia perlu terimalah hakikat tersebut. So inilah memang punca yang dia pun tunjuk bahawa racism tu berlaku sebabkan macam mana seorang budak perempuan Yahudi yang umurnya kecil lagi kan, yang mungkin tak pernah lihat dunia
tak faham dunia secara seluruhnya, tapi boleh tuduh dia seorang Arab sebagai automatically teroris. Kan? Apakah puncanya? Of course media massa, of course the kind of upbringing, pendidikan kanak-kanak ni yang menyebabkan dia melihat Arab terus sebagai teroris. So dia mungkin nak meraihkan, dia tunjuk video bahawa memang orang Arab Palestin dengan orang Yahudi kebanyakannya, majoriti sukakan kepada keamanan. Dia tunjuklah gambar ada seorang Muslim pakai jubah, pakai serban, duduk sebelah orang Yahudi, seorang Ortodoks Yahudi kan, yang boleh berinteraksi, boleh bercakap dan sebagainya. Yes, betul, benda tu memang persih. In fact sebelum tertubuhnya negara haram Israel pun orang Yahudi dengan Palestin macam tu. Tapi disebabkan datangnya idea politik Zionis ini menyebabkan akhirnya orang Yahudi ni ambil tindakan politik untuk menguasai Palestin. Sebelumnya Palestin memang negara Arab. Dan orang Arab dan Yahudi boleh hidup dengan aman damai. Malah orang Arab lah actually yang menyambut datang orang Yahudi yang diusir keluar daripada Eropah dan sebagainya, sebabkan kezaliman daripada Nazi Jerman, daripada pogrom di Rusia, untuk masuk ke tanah Arab Palestin untuk berlindung, mendapat perlindungan di sana. Tapi tidaklah sampai mereka ini bina negara kan. Itu satu tindakan yang dah melampaui batas lah. So Nas Daily persih because of perspektif dia dan upbringing dia menyebabkan dia membawa pendekatan yang seperti itulah. Dan of course sebab dia promote travel, of course kena fun, kena loving, kena kalau tak fun tak jadilah orang nak subscribe pada video ni kan. Satu lagi yang mungkin yang terbaru adalah bagaimana telah ada gerakan boycott lah. Dulu orang Malaysia memang nak cuba try boycott Nas Daily lah, sebab criticism dia terhadap Malaysia kerana tak benarkan dia masuk Malaysia kan, sebab tak iktiraf pasport Israel. So sekarang ni orang Arab sendiri pula lancarkan boycott ke atas dia, selepas dia banyak mempromosikan video-video untuk tourism di UAE. Dan ini actually a kind of reaction daripada orang Arab selepas perjanjian damai antara UAE dengan Israel lah. So memang orang Arab terus boycott dia sebab mereka menolak normalisasi antara UAE dengan Israel, dan juga sebarang media yang cuba mempromosikan perkara yang sama. Sebab dia immediately memang promo tourism di UAE. Memang banyak video dia pasal tourism kat UAE lah, dan memang dia dibayar oleh UAE untuk buat video promosi ni. Dan sekarang ni pula timbul satu projek dia dengan kerajaan UAE untuk menghasilkan projek video kan, Nas Academy yang memang akan berpusat di Dubai. Cuba merekrut lebih kurang 80 orang content creator di kalangan orang-orang Arab, untuk cuba hasilkan video-video macam dia buat lah, positive vibe, nak cuba bawa new perspektif tentang orang-orang Arab. So mereka ni cuba rekrut 80 orang content creator video di kalangan orang Arab untuk promosi lah. Tapi malang ni dah mula ada rejection daripada orang-orang Arab disebabkan kempen boycott juga terhadap dia dan Nas Academy. Dan memang ada banyak lah yang in fact ada banyak juga video content creator daripada Palestin sendiri yang openly rejecting dia punya offer untuk jadi sebahagian daripada content creator ataupun daripada tenaga pengajar sendiri di Nas Academy lah, disebabkan konten yang cuba dia bawa dan kerjasama dia dengan kerajaan UAE lah. So dah mula ada kempen boycott atas dia. Dan coach yang mengajar dalam Nas Academy tu pun ada satu isu kan yang dibangkitkan adalah salah seorang daripada coach dalam Nas Academy adalah seorang rakyat Israel, Yahudi Israel yang mana pernah berkhidmat dalam tentera Israel. Tugas dia memang dalam tentera Israel itu adalah merekrut orang-orang muda untuk berkhidmat dengan Israel lah, dalam tentera Israel. Dan dia menceritakan dia recruiter, dia memang cuba menaikkan semangat lah untuk orang menyumbang melalui tentera Israel lah. Kita tak pasti sama ada dia semasa dia berkhidmat tu dia ada bunuh orang ke tidak, tapi per se dia memang terlibat directly dengan ketenteraan Israel lah. So bila kita melihat sebab apa yang cuba dibuat oleh Nas Daily adalah untuk cuba
reconcile antara orang Arab dengan Yahudi, untuk menunjukkan bahawa ada hubungan baik yang kita boleh bina sesama kita. Dan kita tak menafikan memang ada orang Arab, memang ada orang Yahudi Israel yang baik. Dan kita pun kenal sebahagian yang mana yang criticize kerajaan mereka di Israel di atas jenayah-jenayah dan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan. Saya secara peribadi pernah berdiskusi secara rapat dengan seorang historian Israeli, nama dia Ilan Pape. So dia datang Malaysia tahun lepas. So saya sempat jumpa dia, kita bawa dia tour di Malaysia untuk berucap di beberapa forum dan television dan radio di Malaysia. So dia seorang Yahudi, seorang Israeli, rakyat Israel, seorang pakar sejarah, dan dia mengiktiraf bahawa memang ada jenayah ke atas orang Palestin ketika penubuhan negara Israel. Dan ditulis satu buku, nama dia The Ethnic Cleansing of Palestine, penghapusan etnik di Palestin. Dan penulisan ini telah menyebabkan dia di ban lah, dan cuba disekat suara dia daripada berucap di banyak forum-forum di Israel lah. So walaupun dia duduk di Israel sekarang ni, dia dah banyak duduk di Israel lah, dia dah banyak di luar lah, di UK ataupun di US, disebabkan dia disekat akses dia. Sebab dia pernah bawa satu tour daripada Eropah, bawa orang ke Israel dan dia ceritakan tempat-tempat yang mana pernah berlaku penghapusan etnik di Palestin. So dia punya tu masih dah tak ada dah. Mungkin dia punya team dia buat juga on the ground, cuma dia tak dapat pergi on the ground lah sebab dia banyak disekat akses dia untuk bergerak. So dia banyak dekat luar negara lah, di pelbagai forum antarabangsa lah, di Eropah, di US, UK dan sebagainya. So memang ada, kita iktiraf ada orang-orang Yahudi Israel yang mana yang tidak rasis seperti mana kerajaan Israel pada hari ini lah. Tapi of course mereka ini tidaklah sampai mereka ini mengkritik Israel secara jelas. Macam Nas Daily ni, dia memang tak nak masuk part area of politics. Dia tak nak masuk. Dia nak cuba masuk cultural connection, relationship antara Yahudi dengan Muslim, dengan Arab, tapi dia tak pergi pada politik yang menjadi root cause kepada problem antara orang Yahudi dengan orang Israel. Sebenarnya memang manusia, kalau kita tahulah katakan kita marah ke orang Yahudi kan, tiba-tiba kita katakanlah kita pergi luar negara kemudian kita jumpa orang Yahudi, kita tahu dia claim dia orang Yahudi. Adakah kita terus nak marah dia ataupun nak maki dia tanpa kita kenal dia siapa? Tak kan? Kita tak akan react macam tu. Manusia memang macam tu. Naturally kita tidak immediately condemn somebody openly just because knowing kita tahu latar belakang siapa. Sebab yang kita selalu condemn adalah perbuatannya. So kalau nampak dia jelas dia racist kepada orang, kita memang akan react kan. Kalau orang selalu buat reaction video, orang buat social eksperimen kan. Dilihat dia cuba buat eksperimen, contoh macam seorang Muslim cuba dihina, dimaki oleh seorang orang putih kan. Kalau buat orang putih maki orang Muslim kan. Dan ada orang putih lain yang cuba backup. Sebab itu natural reaction antara manusia. So kalau benda yang sama kalau dia cuba buat antara orang Kristian dengan orang Yahudi lah, dan itu mungkin boleh berlaku, reaction antara komuniti itu boleh berlaku. Tapi yang menyebabkan masalah ini masih berterusan dan tidak berakhir disebabkan masalah politik yang berlaku. So whether you like it or not, politik kena sentuh juga. Dalam satu podcast perbincangan antara Nas ni dengan Will Dasovich tentang social media di Philippines. So dia ini antara benda yang dibincangkan tentang bagaimana adakah konten yang menyentuh tentang isu politik wajar dijadikan sebahagian daripada konten lah. So Will Dasovich ni dia berpandangan bahawa once you touch politics, dia akan menyebabkan you akan hilang follower, you dah start the view tu akan divided lah, dan you akan tak dapat bawa balik dia punya objektif lah, nak bawa seramai mungkin viewers kan dalam video tersebut. So
So dia berpandangan tak nak sentuh tentang politik langsung. Nas Daily ni berpandangan mahu tak mahu kena sentuh juga isu politik. Sebab itu adalah sebahagian daripada kehidupan manusia. Itu pandangan dia. So ironinya adalah dalam video, dalam respon dia sebut dia perlu sentuh isu politik. Tapi dalam video dia tak pernah pun dia actually sentuh politik secara regular. So ada ironi lah di situ sikit tentang sama ada dia ni sebenarnya di mana. Dia ni sebenarnya lah. So dalam video cakap tentang hipokrasi dia ni, video dia tentang Arab kan, ketika dia mempromosikan untuk Nas Academy kepada viewers Arab. So dia selalu dalam video dia selalu kritik orang yang cuba stereotip Arab ni sebagai orang miskin, sebagai orang yang terkebelakang, backward sebenarnya. Tapi dalam video dia promosikan Nas Academy kepada orang Arab, dan dalam proses yang sama dia cuba bela diri dia daripada boycott yang sedang dilakukan oleh orang Arab terhadap dia, terhadap akademi dia. Dia bagi alasan dia adalah boycott ni adalah sebab iri hati. So iri hati terhadap kejayaan dia menjadi orang yang berjaya di kalangan orang Arab yang berjaya lah. So orang Arab ni ada yang iri hati terhadap dia, cuba sabotaj apa yang dibuat. Dan inilah yang menyebabkan orang Arab ini jadi miskin, terkebelakang, timbulnya isu ISIS dan sebagainya kan. So Persih dia sebenarnya ada, dia dalam konten English mungkin tak menunjukkan tak menunjukkan stereotip Arab tersebut. Dia cuba bawa positive vibe lah. Tapi dalam Arab content dia ada sebut tentang perkara ini. So menunjukkan double standard lah yang cuba dia buat. Dia selalu kritik orang double standard dalam ketika bercakap dengan audience lain cakap lain, audience lain cakap lain. Tapi dia pun sendiri ada perkara yang sama yang dia buat lah, yang menunjukkan hipokrasi dia terhadap apa yang dia buat lah. So Persih kalau kita balik kepada isu asas, dia ni actually dia YouTuber, dia ataupun dia ni content creator, video content creator. Dia nak orang seramai mungkin lihat video dia lah. So apa dia takkan ambil approach yang dia nampak sebagai yang kontroversi, yang boleh menyebabkan orang lari daripada video dia. Dan itu satu benda yang limitasi dia lah. Dan bila dia pertahankan diri dia, mengatakan dia tak sebegitu, nampak macam awkward sikit lah, nampak macam dia tak jujur lah. Walaupun dia kata dia nak honest, being honest dan be transparent as possible, tapi bila apa yang berlaku ni mendedahkan lah sebenarnya keadaan dia macam mana. So macam mana kita dengan Malaysia lah, rakyat Malaysia lah. So kita sebenarnya memang ada orang nak boycott dia kan, sebab dia kritik Malaysia. Walaupun nampak macam childish sikit sebab just because of one content kita boycott dia. Tapi dengan perkembangan isu terbaru normalisasi antara Arab dengan Israel ni, dan memang kena ada serious move lah untuk kita tapis konten-konten daripada Arab yang mana membawa kepada message yang nampak positif, tapi sebenarnya try to mold, cuba untuk meneutralkan permasalahan yang berlaku. Kita faham, kita nak cuba berbaik-baik, reconcile antara sesama manusia, tapi we cannot kita panggil compromise untuk mengiktiraf adanya root causes kepada masalah yang berlaku. Tanpa kita iktiraf root causes yang berlaku, kita takkan pergi ke mana-mana lah. Bawa cakaplah positive vibe macam mana sekalipun, dia tidak akan menyelesaikan. Selagi isu asas tak selesai, selagi itu hanya kekal sebagai utopia lah, sebagai angan-angan sahaja. So seruan dekat sini adalah untuk kita boycott ataupun untuk kita tapis. So baru-baru ni kalau kita lihat ada seorang YouTuber Malaysia, Adam Syamil. Adam Syamil dapat tawaran kan untuk menjadi jurulatih kan. Jurulatih tak silap. Jurulatih tenaga pengajar kepada Nas Academy, yang memang ada dia punya cawangan dekat Singapura untuk menghasilkan video-video konten-konten untuk rakyat Malaysia dan rantau Asia Tenggara lah. Sebab dia sebelum ni dia popular sebab video dia tentang seorang Grab. Sabar tentang yang video nah kan. Kemudian soal lagi pasal Grab food tu, yang handphone dia hilang, kemudian
story pasal dia lah, handphone dia hilang, kemudian dia still hantar berjaya hantar makanan tersebut dengan pinjam handphone orang lain kan. Menunjukkan bahawa kisah dia yang very moving lah, dia mengutamakan amanah dia. So konten yang video yang viral ni menyebabkan dia popular dan dia direkrut lah oleh NAS Academy jadi tenaga pengajar. So kepada dia kita mengetahui tentang apa yang berlaku tentang NAS Academy ni, dan dia sebagai alat propaganda kepada sebahagian konten di Arab. Mungkin konten di Asia Tenggara mungkin tak terkesan sangat, tapi konten di Arab memang akan terkesan. Ini ikutkan satu opportunity lah kepada Adam, apa nama dia tu? Adam Syamil. Ini satu opportunity lah kepada Adam Syamil. Dan kita tak nafikan itu memang sangat lukratif lah untuk dia naikkan dia punya potensi kan sebagai YouTuber dan video content creator. Tapi kalau kita faham kesan kalau kita boycott dia, dia akan memberi kesan yang sangat besar lah dari sudut pendirian kita terhadap satu badan yang mana dia berkembang disebabkan satu agenda yang lebih besar. Mungkin tak nampak sangat di depan mata kita, tapi sebenarnya kalau Adam Syamil tu reject, dia akan beri kesan yang sangat besar kepada NAS Academy. Sebab dia perlu dia akan dapat impact yang difaham bahawa apa yang dia buat ni sebenarnya ada implikasi yang besar. Mungkin dia tak nampak, tapi orang yang faham tentang perkara ini dia akan nampak lah. Sebab tanpa kita berbuat sesuatu yang memberi impak dan kesan, dia tak akan menyebabkan orang tu mengubah dia punya pendirian lah. Kita faham NAS Academy ni dah ada satu complicity yang agak dekat dengan agenda normalisasi, agenda nak berbuat baik dengan Israel tanpa Israel diberikan prasyarat untuk selesaikan masalah yang dia lakukan lah, jenayah yang dilakukan. So kita kena ambil pendirian yang jelas dan tegas lah. So kalau Adam Syamil dapat boycott, much better lah, a good one, yang mana akan memberi tekanan kepada NAS Academy untuk revise balik dia punya pendirian terhadap isu normalisasi dan isu boycott Israel lah. Tapi kalau dia tak boleh, dia rasa dia nak ambil take that opportunity, maybe a challenge for him adalah untuk menghasilkan video content tentang isu Palestin yang address isu root cause di Palestin. Mungkin tanya orang Malaysia kan, apa pandangan terhadap Israel? Betul ke ada orang Malaysia ni anti-Semitic? Orang Malaysia ni memang anti-Yahudi sungguh-sungguh kan? Ataupun orang Malaysia ni dia anti-Yahudi sebab ada isu di belakang dia? Lihat pandangan-pandangan orang lain terhadap isu Palestin di Malaysia ni. Kemudian kalau konten ni lulus oleh NAS Academy kan, kira okey lah kan. Kalau tak lulus, maksudnya memang ada agenda lah. Memang ada agenda di belakang. So itu satu task bagi dia kalau betul-betul dia nak masuk lah, yang kita mungkin bagi pada dia. Kalau nak lihat sama ada betul tak NAS ni dia dia tidak hipokrit lah dalam membicarakan tentang isu. So it's a political issue, but NAS Daily dalam podcast sebelum ni kan saya sebutkan tadi, dia kata dia willing to go political issue because it's part of daily life of people. So sama ada dia benarkan untuk kita address or not, itu kita kena lihat. At the moment dia ada knowledge, tapi dia tidak address the root cause of the problem. Maksudnya dia tak address the root cause, maksudnya dia cakap lah rakyat Palestin ni menderita menghadapi kesusahan, penjajahan dan sebagainya, tapi dia tak sebut pun yang Israel yang jajah dia orang, Israel betul, yang menyebabkan segala masalah ini. Betul. Dia iktiraf lah orang Palestin ni hidup susah, ada tembok yang menyebabkan mereka susah bergerak, checkpoint, hidup dalam ada yang hidup dalam kamp pelarian sampai sekarang. Tapi dia tak beritahu sebab apa benda tu masih berterusan sampai macam tu. Siapa yang bina tembok tersebut, siapa yang buat checkpoint tersebut, apa yang berlaku kat checkpoint ni. So boleh ulas pasal satu video yang dia suruh kita move on tu. Maksudnya okay, isu video Israel tu ada isu dia, Palestin pun ada isu dia. So Nazili kata aku tak nak tersekat antara dua isu ni, lebih aku move on. Hidup aku lagi mahal
ataupun lagi berbaloi daripada aku nak fikir masalah ni. So itu mindset yang diambil. Itu saya sebut awal tadi bahawa dia ni orang Palestin, Arab Palestin duduk dalam Israel. Dan memang konflik Israel Palestin tu tak selesai sampai hari ini. So he is growing. Dan dia bila, of course, bila masa dia kecil, lepas dia pergi sekolah tu, dia dah pergi hijrah ke US. Dan kehidupan kat US totally different kan, between kehidupan dia dekat Israel. Dan of course dia dapat melihat sendirilah bahawa peluang dan potensi yang ada menyebabkan dia senanglah nak hidup kan. Jadi satu benda yang dia memilih jalan untuk move on. Kalau dia tak move on, dia tak akan dapatlah kejayaan seperti mana dia hari ini. So dia melihat itu sebagai satu benda yang positif yang mana dia nak cuba bawa lah. Mungkin dia nak cuba bawa kepada semua orang-orang Arab dan of course orang Arab Palestin supaya tak lagi fikirkan tentang konflik yang berlaku, tapi move on. Pilih untuk move on. Palestin ada diiktiraf bahawa Palestin dah ada negara dia, Israel dah ada negara dia, move on. Tapi sebenarnya dia tak simple seperti itulah. Sebab bila dia sebut dikata Palestin dah ada negara, cuba define Palestin tu dekat border dekat mana. Dia kata Israel, kalau dia dah Israel ada negara, cuba tak bagi tahu kat mana define border Israel. Israel sampai sekarang tak pernah define border dekat mana. Israel tidak ada fine border. Maksudnya daripada 1948 sampai sekarang Israel tak pernah bagi tahu pun mana sepadan negara Israel tu. Betul. Sebab dia nak continue expand dia punya negara sampai dia dapat the whole of Palestine. Itu matlamat asal dia. Dan sampai hari ini dia tak pernah tinggalkan matlamat tersebut. So even though bila dia kata dia iktiraf bahawa Palestin negara, Israel negara, sebenarnya statement tu pun ada problem di situ. Dia mengiktiraf satu benda yang tak selesai lagi, yang tak settle. How you want to recognize benda tu berlaku. So dia macam ilusi lah, kita terima ilusi itu sebagai part of reality dan kita move on. Sebenarnya tak selesaikan masalah lah. Dia mungkin menyelesaikan sebahagian masalah dia personal, tapi bukan dia sahaja yang ada masalah kan. Orang Palestin lain keadaan dia macam tak. Orang Palestin lain tak seperti mana dia yang bertuah untuk pergi ke US, ada kemampuan dan duit untuk membesar kat sana, belajar kat sana, dapat akses macam-macam kat sana dan boleh travel the world. Dan hari ini tak kisah tentang kesusahan hidup dia. Sedangkan kalau katakan 1.2 juta orang Arab Palestin yang duduk dekat Israel sama macam dia kan, sama hidup macam dia, pilih jalan hidup macam dia, move on, masih ada lagi 1.8 juta orang Palestin dekat Gaza, masih ada lagi 4 juta orang Palestin dekat dalam West Bank, masih ada lagi 6 juta orang Palestin duduk kat Jordan, kat Lebanon, kat Syria, kat diaspora yang tak ada macam dia. So he's just a tiny portion of the Palestinian punya views. Macam mana dengan yang lain kan? Kita mungkin kata Palestinian dalam Israel semua kena move on. Macam mana dia seorang daripada 1.2 juta orang Arab Palestin dekat dalam Israel. Macam mana dengan 6 juta orang Palestin yang duduk dekat kamp pelarian? Dia tak boleh nak question orang tu punya view. Orang tu ada pengalaman yang berbeza, hidupnya yang berbeza, tak ada sebetul macam dia. So dia memang dia ada view, dan view dia bagi saya valid lah sebab dia ikutkan pengalaman dia. But view dia tidak boleh discredit, deny view orang Palestin yang lain, yang mana majoritinya mahukan pengiktirafan ke atas negara Palestin, pembebasan Palestin. Israel tak jajah mereka. Mereka memang ada momen sedia untuk compromise. Okay? Sampai tahap Hamas pun pernah satu tahap selepas perjuangan dia sampai tahap yang mana agak tinggi, dia sedia compromise untuk keamanan berlaku. Israel disedia terima two-state solution. Disedia terima bahawa at the moment, with the current reality, dengan realiti sedia ada, Palestin boleh wujud di dalam wilayah yang mana sebelum perang 1967 ataupun wilayah terbing barat dengan Gaza lah. Dia boleh terima itu sebagai the current reality. Tapi dengan syarat Israel kena keluar lah daripada terbing barat dengan Gaza.
Tapi itu tak dilakukan oleh Israel. Dan sekarang ini Israel keluar daripada Gaza je lah, tapi tak keluar daripada tepi barat. Wilayah yang mana dia sangat inginkan. Sebab inilah wilayah yang ada banyak tanah yang subur, ada sumber air daripada Sungai Jordan, adanya Baitul Maqdis. So dia memang susah nak lepaskan wilayah ni lah. So menyebabkan sampai hari ni diteruskan dia punya agenda. So itulah. Okay. Apa lagi dia? Okay, nice. Okay. Penutup. Okay, macam mana rakyat Malaysia patut fikir pasal Nas Daily ni? Okay. Apa orientation yang sesuai untuk kita fikir pasal Nas Daily? Okay, Nas Daily ni dia buat video dan dia punya matlamat simple je. Dia nak positive vibes. Dan saya kira ada banyak lagi konten lain yang bersifat positive vibes lah. Yang ikutkan bukan dia seorang je yang mempunyai akademi dan mempunyai projek-projek video content creator macam yang dia buat lah. Dekat Malaysia pun ada yang sekarang dah makin berkembang lah. Macam tak tahu lah, saya bukan content creator, tak tahu secara jauh macam mana. Tapi Kokom, lepas tu yang buat apa ni, yang buat filem Tote, Mak El Tote tu, siapa nama dia? Tak kenal agak. Kelantan. So dah ada kat Malaysia yang mana content creator yang hebat-hebat, yang actually mereka ni boleh berkembang. Tapi cuma itulah mereka tidak ada sponsor. Mereka tidak ada orang yang sponsor mereka, seperti mana Nas Daily, Nas Academy disponsor oleh UAE kan. Kalau lah kerajaan Malaysia boleh sponsor mereka dan mereka boleh berkembang dengan baik, so boleh je Malaysia keluarkan video seperti itu kan. Kita ada content creator, siapa yang buat masak-masak tu? Oh, Khairul Amin. Hebat tu dia punya video kan. Sama kan video pendek pasal memasak kan. Cuma Nas Daily pasal travel, dia buat pasal masak sebab dia minat masak. So di Malaysia pun ada je orang yang boleh buat video travel ni. Kalau ikutkan ada seorang kan yang suka travel, yang backpackers tu, apa nama dia? Oh, tak ingat agak. Dia antara yang banyak juga, ada sampai TV hire dia untuk buat episod dan sebagainya. So pasti kita ada dan tak ada. So dia jadi vibe sebab kind of marketing lah, dan mungkin sebab pasti background dia orang Palestin, Arab Palestin, dan mungkin orang awal-awal sokong dia mungkin sebab tahu dia Arab Palestin ni. Tapi bila tahu hakikat sebenar dia duduk dalam Israel, beza pula kan. Dia pemegang pasport Israel, jadi lain pula. Tak boleh masuk Malaysia sebab pegang pasport Israel, lain pula. Orang Malaysia pula boycott dia. So bila kita tahu lebih detail, kita akan question lah. So per se saya tak, we don't go for boycotting him as a person. Tak. Kita boycott him because of normalisasi. Lah. So per se ikutkan boycott yang dibuat oleh orang Arab tu bukan boycott Nas Daily. Dia boycott Nas Academy. Boycott Academy yang disponsor oleh UAE. Disebabkan tindakan UAE untuk normalize dengan Israel. Dan of course dia punya agenda di belakang dia adalah menghasilkan video-video yang lebih banyak yang boleh mengharmonikan kehidupan antara orang Arab Yahudi dengan Palestin, ataupun orang Arab secara umumnya, orang negara Arab dengan Israel. Dan mungkin akan melihat bahawa untuk Arab lebih maju ke hadapan, kena terbuka kepada semua potensi, termasuklah potensi yang ada dekat Israel. Sebab Israel kan selalu disebut-sebut sebagai negara the only democracy in the Middle East, demokrasi, satu-satunya demokrasi di Timur Tengah, di negara Arab, dan negara yang maju kan dengan startup, dengan all the teknologi yang ada. Kita orang kata Facebook pun teknologi dia daripada Israel, Google, WhatsApp lah, Google Waze lah, macam-macam kan. So macam banyaknya bermula dekat Israel. So untuk Arab maju, dia kena embrace Israel lah sebagai part of a normal state in Arab countries. So ini satu benda yang mana is a negative lah, dia satu benda yang negatif lah sebenarnya. Sebab kita kan ada musuh dengan Yahudi. Even Hamas pun dalam dia punya perlembagaan yang baru, dia kata kita bermusuh dengan Israel, dengan Yahudi bukan sebab dia Yahudi, sebab kezaliman yang dibuat kata orang Palestin.
Kalau dia hentikan kezaliman dia pulangkan balik hak orang Palestin yang dia rampas, orang Palestin tak ada masalah dengan dia. Cuma sekarang ni ada political movement, gerakan politik di Israel yang mempertahankan kezaliman yang mereka lakukan, sebab itu katanya hak mereka, hak orang Yahudi, hak agama mereka untuk duduk dekat Palestin, sebab ini tanah nenek moyang mereka pernah duduk kat situ dan hujah-hujah agama lah, tempat suci mereka dan sebagainya, yang mana sepatutnya tak menghalalkan perbuatan zalim yang mereka buat lah. So sebenarnya kalau sekarang ni dah mula satu idea yang baru lah, yang boleh dipanggil one state solution. Orang selalu sebut tentang two state solution, negara Arab Palestin dengan negara Yahudi Israel kan. Sekarang ni orang sebut tentang satu negara yang semua Palestin tu tak dipisahkan antara Israel dan Palestin. Namanya tak dibincangkan, tak disebutkan. Cuma yang pasti konsepnya seluruh negara ini menerima orang Palestin yang ada sebab hak mereka, menerima balik orang-orang pelarian Palestin yang terpaksa lari keluar disebabkan perang yang konflik yang berlaku. Dan orang Yahudi yang ada dalam yang Israel tu, dia boleh pilih sama ada nak kekal atau nak hijrah. Itu pulang pada dia. Sebab mereka ni memang datang dari luar pun, datang daripada Poland, daripada France, daripada Morocco dan sebagainya untuk duduk dekat Palestin. Dia nak, dan kebanyakan orang Israel memang ada dua pasport sebenarnya. Jarang orang Israel ni dia ada satu pasport je. Melainkan memang dia dah lama dekat Israel, dekat Palestin. Kebanyakan ada dua pasport, sama ada US dengan Israel ataupun negara Eropah dengan Israel lah. So mereka ni memang kebanyakannya sekarang ni Israel dah makin risau sebab ada banyak orang Israel hijrah keluar sebab keadaan yang tidak stabil dekat Israel lah. So mereka mengatakan bahawa orang Palestin boleh hidup sebagai satu buah negara yang aman dan damai. Tak ada masalah untuk orang Israel yang Yahudi, asalkan kembalikan semula hak-hak orang Palestin yang telah lepas. So one state solution, that's the moving forward yang dikatakan boleh mendapat momentum akan datang lah, kalau Israel masih bertegas nak ambil lagi tanah-tanah dan bina penampungan haram dekat West Bank lah. Sebab once dia ambil tu, two state solution dah tak viable, dah tak possible. So the only solution yang tinggal adalah satu one state solution. Mereka asalnya nak dua negara berpisah, tapi akhirnya dapat satu negara juga. Dan ini mungkin ini future akan lebih realistik lah. Sebab sebenarnya orang Palestin yang duduk dalam tanah Palestin ini jumlah dia lebih daripada orang Yahudi. Sebab dekat dalam Israel ada lebih kurang dalam 8 juta orang. 1.2 juta adalah orang-orang Palestin sendiri, termasuk Nasdili lah. Dia sebahagian daripada 1.2 million. 2 juta dekat Gaza. So 1 tambah 1.2 tambah 2 juta, 3.2 juta. 3.2 juta. Dekat West Bank ada kurang 4 juta. So 4 campur dengan 3.7.2. Sudah 7.2. Saya sebut tadi kes ada 8. Tolak 1.2 jadi 6.8. So actually orang Palestin, Arab Palestin yang duduk dalam Palestin, keseluruhan Palestin termasuk Israel ini dah lebih jumlahnya daripada orang-orang Yahudi sendiri. Dan Yahudi dah ada masalah sebab tak banyak orang Yahudi yang nak berhijrah masuk ke Israel daripada Eropah, dan semakin ramai orang Yahudi yang asalnya duduk kat Israel hijrah keluar daripada Israel. So moving forward, kalau betul-betul seluruh Palestin itu jadi satu negara dan ada demokrasi, even without, walaupun tanpa pelarian Palestin masuk ke dalam Palestin pun sudah jadi mencukupi untuk mewujudkan sebuah negara demokrasi yang mana pemilik majoritinya adalah orang Palestin. Alright. Okay. Terima kasih kepada saudara Khalid Jumaid. Jadi jelas so kita orang, kami di Aqsa Sharif, kami akan sentiasa mengeluarkan video berkaitan isu Palestin dan Timur Tengah yang berkaitan setiap minggu. Jadi isu Nasdeli ni memang dah lama dah orang PM, dan baru hari ni kami ada opportunity lah untuk buat satu video dalam bentuk pembincangan begini. Harap semua viewers kat sini dapat manfaat, dan jangan lupa subscribe Aqsa Sharif dan like serta share video kami kepada rakan-rakan dan kenalan. Okey, Assalamualaikum.